Okay, selamat pagi semua Okay, so hari ni kita belajar format SPM 2021 Okay, untuk awak punya syllabus tahun depan SPM. Okay, so format kita ni lebih kepada format kita ni untuk batch KSSM. Okay, bukan KBSM punya Okay, so ini format kertas 2 tau. Okay, so kita tengok Okay, so good morning. Okay, hope is the power that give a person is confidence to step out and try. Okay, so mesti confidence and step out and try. Okay, okay, next. Sekejap Okay, so next. Okay, so untuk cikgu terangkan sini sebab dekat sini ada latihan. Okay, so latihan ni sama dengan nanti yang ada kelas 4 kripton kat sini kan. So ini macam cikgu Adilah nanti akan ajar awak jugalah. Okay, so dia akan guna slide yang sama ni. Okay, so jenis instrumen kita ada 2 kertas. Okay, kita ada kertas 1, kita ada kertas 2. Okay, so kertas 1 ni semua soalan objektif. Ada 40 je soalan. Okay, 40 soalan. Okay, kertas 2 semua soalan subjektif. Okay, so sekarang ni kertas 1 objektif lah. Okay, soalan biasalah A, B, C, D. Okay, aneka pilihan, gabungan. Okay, lepas tu kalau soalan subjektif ni kertas 2 kita ada bahagian A. Bahagian A, item berstruktur. So hari ni kita banyak belajar tentang item bahagian A, soalan bahagian A. Bahagian B ni pun item berstruktur juga, tapi dia lebih kepada konsep. Okay, okay, so bahagian C ni yang kita dah belajar selama 2 minggu sebelum ni. Okay, ini adalah item terbuka. Okay, dia lebih kepada soalan esei, eksperimen. Yang kita belajar soalan 11, 12 dan 13. Okay, soalan 11, 12 dan 13. Okay, yang kita dah belajar selama 2 minggu tu adalah bahagian C. Okay, so hari ni kita akan belajar bahagian A. Okay, so ini 40 soalan lah. Kertas 1. Okay, next. Okay, kertas 2. Okay, kertas 2 bahagian kertas 1 ni masanya macam biasa 1 jam 15 minit. Okay, tanda pada borang OMR. Okay, kalau kertas 2 ni, okay, masa dia 2 jam 30 minit. 2 jam setengah. Okay, so bahagian A dengan B ni kita tulis pada kertas soalan. Tulis pada kertas soalan. Bahagian C ni kita tulis pada helaian tambahan. Okay, biasa SPM dia akan bagi helaian tambahan. Test pad lah. Okay, test pad khas lah untuk SPM, helaian tambahan. Okay, so untuk kertas kertas 2 ni markah dia 80. Kertas 1, 40 soalan, 1 soalan 1 markah. Okay, so 40 soalan, 40 markah. Okay, so jumlahnya kita akan campur kertas 1 campur kertas 2 jadi 120 markah. Okay, 120 markah. Okay, so awak kena skor kedua-dua kertas. Okay, kalau kertas 1 je skor, kertas 2 tak skor tak boleh. Mesti dua-dua kertas. Okay, so ni okay. So ini tips menjawab. Okay, okay. So sekarang ni, okay. Bahagian A, okay, tengok bahagian A ni, okay, 4 soalan ni, okay, markahnya 20. Okay, bahagian B, 6 soalan, markahnya 38. Okay, bahagian C yang kita kata esei yang kita belajar sebelum ni, okay, kita ada 1 soalan wajib, soalan eksperimen tu, okay, 10 markah. Yang masih cikgu tunjuk minggu lepas, yang tulang berongga dengan tulang padat. Okay, lepas tu kita ada 2 soalan 12 dan 13, pilih satu. Pilih satu. So itu bahagian C. Okay, so sekarang ni bahagian A ni 4 soalan ni 20 markah. Okay, banyak tau 20 markah. Okay, so hari ni kita belajar bahagian A. Okay, tengok bahagian A. So bahagian A ni, dia lebih kepada kita nak biasakan diri kita nak cari pemboleh ubah. Variable tu, pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah kita ada 3. Biasa cikgu sebut dimanipulasi MV, manipulated, manipulasi manipulated variable MV, bergerak balas ni biasanya cikgu sebut RV. Okay, RV. Okay, yang dimalakan ni biasanya cikgu sebut CV, constant. Okay, constant maksudnya apa yang sama, yang ditetapkan. Okay, yang bergerak balas ni RV ni apa yang kita nampak, apa yang berubah. Apa yang kita nampak bila kita
ubah jisim, apa yang akan berubah? Kita ubah lagi jisim, apa yang berubah? Okey, so yang dimanipulasi ni biasa cikgu sebut MV. MV tu apa yang dalam eksperimen tu apa yang kita ubah. Contohnya mula kita guna mass jisim dia 50 gram. Okey, lepas tu kita tengok apa terjadi kepada troli tu contohnya. Okey, lepas tu kita guna jisim 100 gram. Apa jadi lagi pada troli tu? Okey, so apa yang kita ubah tu adalah MV, dimanipulasi. Apa yang kita nampak tu, nampak dia berubah tu, kita nampak dia berubah. Okey, kita nampak. Maksudnya kita tak buat apa tapi kita nampak dia berubah. Okey, yang itu adalah RV. Okey, yang kita ubah tu itu adalah MV. Kita ubah tu kita buat. Okey. So sekarang ni kita kena buat jadual. So jadualnya kita tengok. Ini adalah MV, pemboleh ubah manipulasi. MV. Okey. Ini adalah yang bergerak balas. RV. Okey, awak boleh buat macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Okey. Tapi biasanya kita buat macam ini. Macam ni kita buat. Okey. So dapat satu markah. Okey. Graf dia. Okey. Yang kita ubah tu manipulasi tu mesti dekat paksi X. Dekat paksi X. Okey. Yang bergerak balas ni mesti dekat paksi Y. Apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak dia ubah. Okey. Kita nampak dia berubah tu mesti dekat paksi Y. Okey. Ada yang nak masuk. Okey. Hengi ni siapa ya? Hengi ni siapa ya? Okey, Phoebe dah masuk. Okey, cikgu nanti check Hengi ni siapa? Cikgu nak tahu je siapa. Okey. Oh, Yi Heng. Okey, okey, 4 karakter, 4 Zinan. Hengi, cikgu baca terbalik tu. Okey. Okey, Yi Heng. Okey, good. Okey, okey, okey. Okey, next. Kita teruskan Okey, good Yi Heng. Okey, so sekarang ni bila ada jadual ni, okey, kita boleh buat graf. Graf ni paksi X ni mesti MV yang kita ubah. Okey, yang paksi Y ni ada yang bergerak balas. Okey, next. Okey, so ayat okey. Untuk menjawab lagi, tips menjawab. Okey. Ayat tujuan. Okey, dalam kita buat soalan tu, soalan 10 pun, soalan bahagian A pun dia akan tanya biasa, apa tujuan kita buat? Okey, so tujuan, ayat dia senang je. Ayat dia sama je, awak tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nampak? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Untuk mengkaji. Mengkaji. Okey, untuk mengkaji apa-apa. Okey, biasanya kita mengkaji hubungan antara pemboleh ubah manipulasi, contohnya hubungan antara jisim dan pecutan. Contohnya hubungan antara jisim troli dan pecutan. Okey, atau mengkaji kesan pengoksidaan ke atas buah apel. Okey. So kita tengok dia mesti ada dua benda. Okey, manipulasi dan bergerak balas. Maksudnya mesti ada MV dan RV. Okey? Okey. So dia ada dua benda. Kita CV yang ditetapkan dia tak masuk dalam ni. Okey? Yang kita ubah-ubah aja. Okey, mesti mengkaji. Okey, next. Okey, tengok hipotesis. Okey, nak buat hipotesis. Okey, jika contohnya cikgu bagi tadi jisim pemberat dengan pecutan. Okey, contohnya jika pemboleh ubah jisim tu adalah manipulasi. So jika jisim pemberat meningkat, maka pecutan troli pun meningkat. Boleh buat macam tu. Jika jisim pemberat meningkat, maka pecutan troli pun meningkat. Ataupun awak boleh buat contohnya jisim pemberat lebih tinggi berbanding dengan jisim pemberat. Tapi yang kedua ni kita tak galakkanlah. Biasanya kita buat yang ini dengan yang ini. So gunakan yang nombor 1. Nombor 1 ni. So buat ni betul dapat 1 markah. Contoh jika jisim pemberat meningkat atau bertambah, maka pecutan troli akan bertambah atau meningkat. So hubungan tu kita tengok. Tadi cikgu cakap jisim bertambah, pecutan pun bertambah. So awak tulis ni. Jisim pemberat bertambah, pecutan troli pun bertambah. So dapat 1 markah lagi kat sini.
Okey, lagi inference. Inference, okey, pemerhatian kerana apa? Okey, so pemerhatian tu apa kita nampak? Okey, contohnya kita nampak okey, pecutan meningkat. Okey, apa kita nampak? Bila kita tambahkan pemberat, kita nampak pecutan troli tu pun meningkat. So, kita tulis, okey, pemerhatian apa kita nampak? Kita nampak pecutan troli tu meningkat. So, pecutan troli, okey, meningkat kerana sebab apa? Kerana pemberatnya jisim pemberat lebih besar ataupun apalah tak kisahlah pemberat tu bergerak mempunyai jisim yang lebih besar. Okay, so next. Okay, definisi secara operasi. So ini mungkin benda barulah untuk assign form 4 sebab form 3 semua cikgu rasa tak ada kan. Okay, so definisi secara operasi ni contohnya cikgu tengah cakap. Okay, contohnya kita tengah bincangkan tentang tajuk pecutan. Pecutan. So dekat sini kita tulis pecutan. Okey, pecutan ialah, okey, pecutan tu bukan bahan, bukan proses, tapi dia adalah keadaan. Okey, pecutan adalah keadaan yang ditunjukkan ataupun yang menyebabkan troli bergerak dengan lebih laju. Okey, apa yang kita nampak? Okey? Okey, so semua baru bangun ni, kahau baru bangun semua. Okey, so pecutan tu apa yang kita tajuk dia? Okey, tajuk yang kita nampak tu. Okey, so kita tengok contohnya kita tengok kita bincang tentang pengoksidaan apple. Okey, so tajuknya pengoksidaan apple ialah suatu, dia bukan bahan, dia adalah proses. Proses yang ditunjukkan oleh apa? Buah yang ditunjukkan oleh warna buah apple menjadi lebih apa? Lebih gelap. Okey. Apa kita nampak? Bila kita letak apple kan kita semua buat eksperimen apple kan. So kita masukkan dalam bekas tu, kita rendam dalam air kan, dia banyak kan. Okey, so kita tengok buah apple tu warna dia dah jadi lain. Kan, dah jadi warna tak cantik kan. So kita boleh cakap, tajuk kita bincang hari ni pengoksidaan apple ialah proses. Proses. Okey, dia boleh bahan, dia boleh proses, dia boleh keadaan. Okey, lepas tu yang belakang ni apa yang kita nampak? Okey, apa yang kita nampak? Pemerhatian, apa yang kita nampak? Okey, so cikgu tunjukkan. Ini maksud definisi secara operasi. Contohnya, kita ambil contoh kita ambil yang, sebab ini kebanyakan chapter form 5. Okey, cikgu ambil ini. Ini kita tengok apa tu? Momentum. Dah belajar kan momentum. Okey, momentum. Okey, contohnya kita troli, pecutan adalah satu keadaan ataupun kita tak payah cakap pecutan. Okey, momentum. Okey, momentum adalah satu keadaan yang menyebabkan troli itu, kita nampak troli itu bergerak dengan laju. Okey, momentum. Momentum tu kita nampak troli itu bergerak dengan laju. Kita nampak. Okey, so kita tulis, tajuk kita bincang adalah momentum. Momentum ialah keadaan di mana troli itu bergerak dengan laju. Okey, lagi. Kita tengok contoh, cikgu pergi, ni pun boleh juga, prinsip pun boleh. Okey, kita tengok yang ni. Okey, momentum ialah prinsip. Prinsip pun boleh. Keadaan boleh, prinsip boleh. Prinsip yang menunjukkan troli bergerak dengan laju. Okey, so itu kita kena cakap tajuk dia. Okey, lepas tu keadaan atau bahan atau proses atau prinsip atau tindak balas atau mikroorganisma. Okey, contohnya kita buat alloy. Okey, contoh alloy. Okey, alloy. Kita ambil alloy. Okey, so tajuk kita alloy. Alloy ialah apa? Bahan. Okey, bahan yang menyebabkan apa? Apa yang kita nampak waktu tu? Kita nampak masa kita buat eksperimen tu, apa kita nampak? Okey, so kita nampak alloy adalah satu bahan yang tidak berkarat. Contohnya kita nampak adalah logam yang tidak berkarat. Okey, apa yang kita nampak? Okey, alloy adalah bahan, apa yang kita nampak? Okey, faham? Okey, contoh lagi cikgu buat, kita tengah bincang bakteria.
Okey, bakteria ialah mikroorganisma. Apa yang kita nampak? Okey, so benda ni semua ni macam bakteria apa semua ni dalam tingkatan 5 nanti, form 5. Okey, exothermic, endothermic ni semua tingkatan 5. Okey, pertumbuhan bakteria, penapaian ni semua form 5. Okey, so tajuk, okey, keadaan, proses, bahan, tindak balas, mikroorganisme, prinsip. Lepas tu kita tulis saya apa yang kita nampak. Okey, so kita tengok Okey, nanti kita pergi dekat definisi secara operasi. Okey, so sekarang ni 3 jenis graf. Okey, 3 jenis graf. Okey, so graf kita ada histogram, kita ada bar chart atau carta bar. Okey, kita ada graf garis. Okey, graf garis. Okey, biasanya graf yang melibatkan contohnya macam hari tu awak tanam pokok kacang kan. Okey, so itu graf garis. Graf garis ataupun kita nak plot contohnya hujan, kita nak plotkan berat. Okey, semua tu graf garis. Tapi kalau nak libatkan graf, ada yang masuk lagi. Lava lambat lagi. Good morning yang baru masuk ni. So contohnya kita tengok, nampak graf garis. Ada yang kita boleh buat graf garis, ada boleh buat bar chart, ada boleh buat histogram. So jangan confuse. Biasanya variasi selanjar, kita akan buat graf histogram. Variasi selanjar, contohnya tinggi, berat, sebab dia ada dalam julat. Julat tahu contohnya beratnya daripada 40 hingga 44. Ada 5 orang contohnya. Bukan 5 orang, ada katakan seorang. Contohnya berat daripada 45 hingga 50. Ada 4 orang. 4 orang. So dia ada julat dia. So yang ini contohnya jenis darah ataupun jenis cap jari. Cap jari, jari, cap jari. Kita ada banyak jenis kan? Kelompok, jenis membulat, semua ni. So jenis cap jari ni berbeza. Dia bawah bar chart atau carta bar. Dia mesti jauh-jauh sebab dia tak boleh sama. Contohnya jenis darah, darah A, darah B, darah AB, darah O. Semuanya berbeza. So kita tengok contoh soalan contoh soalan ni. Lepas ni ada latihan, nanti awak buat dalam buku. Yang tak dalam ni pun cikgu akan bagi dalam grup kelas. Latihan tu buat dalam buku. Kita tengok contoh ni. Raja menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bahan yang berbeza. Bahan yang berbeza. Tengok bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. So sekarang ni macam hari tu kita buat eksperimen, kita jatuhkan daripada atas, pemberat jatuhkan ke bawah. Kan? Sama juga kesnya. Cuma yang ni kita tak jatuhkan. Kita guna penukul. Cas lah. Kita guna penukul. Cik cakap ni cik. Tutup wifi cas. Tutup wifi cas. Lepas tu ni hari tu kita buat pemberat tu jatuh ke bawah. Sekarang ni kita ambil hammer, penukul, kita tukul dia. Kita ketuk dia. Kita ketuk dia dengan penukul. Kita tengok apa yang jadi. Apa yang jadi. Lepas tu ini sebelum, ini selepas. Ini kita guna gansa. Gansa yang ini kita guna kuprum. Gansa adalah alloy, kuprum adalah logam asli. So kita tengok sebelum blok gansa macam ni, sama saiz dengan blok kuprum, sama saiz. Tapi selepas diketuk, dia masih saiz yang sama. Masih tak ada kesan lah. Kalau ada pun sikit, tak nampak sangat. Blok kuprum, sebelum diketuk, selepas diketuk, kita tengok selepas diketuk, dia dah jadi lepeh, dah jadi nipis. Dah jadi nipis. So kita tengok macam mana, apa yang kita nampak. Ini adalah apa yang kita nampak. Kita nampak ni pemerhatian ni. Ni kita nampak semua ni. Next. So, apa pemerhatiannya? Apa yang kita nampak? So tengok. Pemerhatian. Apa yang kita nampak? Kita nampak blok, boleh jawab mana-mana satu.
Okey, awak boleh jawab mana satu. Awak nampak, okey, dua-dua nak tulis dua-dua ke nak tulis satu-satu pun boleh. Tapi kalau untuk cikgu, okey, kita betternya lebih baik tulis dua-dua. Kita nampak blok kuprum menjadi kepingan kuprum. Okey, kepingan. Nampak blok kuprum. Okey, dia jadi kepingan. Okey, kepingan. Okey, kejap Kejap. Okey, kita sambung Okey, so kita nampak blok kuprum menjadi lepeh ataupun menjadi nipis. Okey, so kita tulis macam tu benda yang sama. Okey, kita tengok. Blok kuprum menjadi nipis ataupun menjadi kepingan. Okey, kepingan selepas diketuk. Okey, apa yang kita nampak? Ingat, pemerhatian ni apa yang kita nampak? Kita perhatikan. Okey, yang kita tak nampak jangan tulis. Okey, lepas tu kita nampak blok gangsa dia tak berubah. Kita ketuk banyak kali pun dia tak berubah. Okey, so tulis dua-dua. Bagi cikgu eloknya tulis dua-dua. Tulis satu, dia macam tak lengkap tau. Tulis dua-dua. Okey, so kita tengok ni. Blok gangsa kekal macam asal. Blok kuprum menjadi nipis atau menjadi kepingan. Okey, nampak kan kepingan. Okey, cikgu slide dah ni. Okey, next. Okey, next. Okey. Okey, inference. Tadi kita dah belajar inference. Okey, inference ni apa? Okey, tengok inference. Okey. Tengok. Kita tengah cakap kita cakap apa yang kita nampak tu adalah RV. Okey, yang bergerak balas. Okey. So kita boleh cakap salah satu. Okey, yang pemerhatian ni cikgu galakkan tulis kedua-dua, tapi yang inference ni awak boleh pilih salah satu. Okey, pemerhatian ni awak boleh tulis dulu. Awak tulis macam ni pemerhatian. Okey, tengok pemerhatian Awak tulis blok kuprum menjadi kepingan ataupun menjadi nipis selepas diketuk, manakala blok gangsa tidak berubah bentuk selepas diketuk. Sambung je. Manakala ataupun dan blok gangsa tidak berubah bentuk selepas diketuk. Okey? Okey, so inference. Okey, inference tulis satu. Okey. So apa yang kita nampak? Kita nampak tu maksudnya adalah pembuli ubah yang bergerak balas, RV. So kita nampak, kita nampak adalah blok kuprum ni. Okay, kejap, keluar ni pula. Okey. Keluar ni. Keluar ni lagi, blok kuprum ni. Okey. Blok kuprum menjadi kepingan selepas diketuk. Okey. Nampak? Okey, ini adalah RV dia. Okey. Kerana ni, nampak kerana tadi? Kerana. Okey. Okey, so kita nampak blok kuprum menjadi kepingan. Itu yang kita nampak. Okey, kerana apa? Kerana kuprum adalah lembut. Lembut. Kita back balik yang kepada yang sebelum ni. Okey, yang sebelum ni. Okey, tengok inference. Kerana. Kerana tu mesti kita tahu teori asas sains. Sebab apa? Teori asas sains. Okey, kita dah belajar logam tulen dan alloy. Okey, so kita tengok kerana kuprum adalah lembut. Okey, so kita tahu sifat logam tulen dia lembut. Sifat alloy dia lebih keras. Kita tahu teori dia awal. Okey, so lagi kita boleh tulis, pilih salah satu. Inference-nya awak boleh tulis blok gangsa tidak berubah bentuk. Okey, tidak berubah bentuk selepas diketuk. Okey, kerana. Nampak? Kerana. Inference mesti jawab macam tu. Inference mesti jawab tu. Kerana, sifat alloy apa? Kerana gangsa tadi adalah keras. Okey, faham? Mesti kita nampak kerana dan teori sains tu. Teori sains tu kita tahu ciri alloy apa, ciri logam tulen apa. So tulis je. Okey? Okey, next. Okey, yang pembuli ubah dimanipulasi. Okey, manipulasi. So kita tengok gambar dekat sini, kita ada dua jenis blok. Okey, dua jenis blok ataupun dua jenis bongkar. Okey, blok. Satu ada bongkar gangsa, satu bongkar kuprum. Okey, so dekat sini boleh tulis, boleh tulis
Tulis, boleh tulis macam ni. Okey, yang pertama cikgu tekankan. Okey, jenis bahan boleh tulis. Maksudnya kita ada gangsa, kita ada kutub. Okey, boleh juga tulis jenis blok ataupun jenis bongkah. Itu pun boleh. Okey. Ataupun boleh tulis, okey, kita tahu gangsa adalah alloy dan kuprum adalah logam tulen. Okey, so boleh tulis juga alloy dan logam tulen. Okey, ataupun awak boleh tulis terus benda tu. Tulis terus benda tu. Maksudnya blok gangsa dan blok kuprum. Okey, tulis terus. Okey, kalau macam ni jenis bahan nampak umum. Contohnya kita buat jenis kasut. Okey, kita nampak umum. Okey. So jenis blok pun kita nampak umum, jenis kasut macam tu. Tapi contohnya kita buat lepas tu kita tahu kasut, okey, kasut berkulit dan kasut getah. Itu pun boleh. Okey, kita terus masuk, dapat. Okey. So okey, faham kan? So boleh pilih salah satu. Okey, kalau nak senang tulis jenis bahan. So kita guna dua bahan, alloy dan logam tulen. Okey. Lagi next. Okey, kita tengok dapat satu markah Okey, gangsa. Gangsa ialah alloy. So kita tahu kuprum adalah logam tulen, gangsa ialah alloy. Okey. So sekarang ni soalan dia tanya definisi secara operasi bagi alloy. Definisi. So kita kena mulakan ayat dengan gangsa. So gangsa ni adalah bahan ataupun keadaan atau proses. So gangsa ni adalah bahan. Okay, so tengok. Gangsa ialah bahan. Okay, so sekarang ni dia nak alloy kan? Okay, so awak boleh tulis alloy boleh tulis gangsa pun boleh. Okay, dua-dua boleh. Okay, so tapi cikgu nak cakap. Okay, kejap. Ada nak masuk lagi. Akmal, dah pukul berapa baru bangun Akmal? Baru nak masuk kelas. Okay. Mananya Akmal? Tak ada pun. Morning. Okay, yang ni. Okay, dah pukul berapa baru Akmal nak masuk? Okay. So sekarang ni, kita boleh cakap bahan tu. Kita boleh cakap benda tu, tajuk kita. Okay, sekarang ni, nyatakan definisi. Okay, tapi kejap. Sebab soalan dia tanya definisi secara operasi bagi alloy. Okay, so kita kena terus guna alloy. Tak boleh guna gangsa. So soalan dia tanya, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Ini tanda soal. Sebenarnya ada tanda soal kat sini. So, terus guna ayat alloy. Okay, alloy ni. So, alloy ialah apa? Ini penyambung ialah bahan. Bahan. So, yang mana satu alloy? Alloy ialah apa? Gangsa tadi kan? Okay, yang gangsa tadi, kita tengok ni, gangsa tadi. Gangsa tadi. Ini adalah alloy. So, kita nampak apa yang kita nampak? Okay, dia tidak berubah bentuk selepas diketuk. Okay, so bila tak berubah bentuk, okay, so kita tulis alloy adalah bahan, okay, yang ditunjukkan, yang kita nampak bahan yang ditunjukkan oleh blok, okay, blok yang tidak berubah bentuk selepas diketuk. Okay, alloy ialah bahan yang ditunjukkan oleh blok yang tidak berubah bentuk selepas diketuk. So ini yang kita nampak ni yang kita nampak. Faham? Yang kita nampak untuk gangsa. Gangsa tu adalah alloy. Okay. So kalau cikgu tukar soalan, kita try buka mic, on mic. Cikgu tukar soalan Nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen. Okay, logam tulen. Okay. Siapa boleh jawab? Guna mic ke nak type logam tulen? Okay. Apa maksudnya? Tulen. Okay. Cikgu tak nak tanya alloy. Cikgu tanya logam tulen. Apa maksud logam tulen? Okay. On mic. Siapa nak on mic? On mic ke nak type? Okay. Apa maksud logam tulen? Apa definisi secara operasi bagi logam tulen? Right. Siapa nak try? Tak nak try? Kau boleh try dulu, monitor. Apa
Apa maksud logam tulen? Pat, apa maksud logam tulen? Logam tulen. Cepat. Tak nak jawab pula. Type. Nak type boleh, chatting boleh. Cikgu tengah buka chatting ni. Okay. So apa maksud logam tulen? Apa maksud definisi secara operasi bagi logam tulen? Okay. Macam mana nak jawab? Okay. Apa maksud? Okay. Cepat. Tak ada siapa nak cakap? Nibi ada? Boleh jawab? Liheng? Cikgu tengah tengok chatting ni. Tak ada pun nulis. Senyap je. Bukan suruh tengok muka awak pun. Kamera pun. Kamera off lah. Semua tak mandi lagi kan? Okay. Cikgu nak tengok tu je. Apa suara awak je. Tu Zinyun boleh jawab? Sekfen boleh jawab? Apa maksud logam tulen? Yun Ziang? Oh salah. Bukan. Bukan macam ni. Salah. Okay. Okay, kita tengok Cikgu cakap sekali lagi. Tengok slide. Okay. Slide ni. Dengar betul-betul. Okay. Definisi secara operasi ni. Okay. Okay. Definisi secara operasi ni. Mana dia punya eraser? Eraser ni. Okay. Okay. Definisi secara operasi ni. Okay. Sekarang ni. Dia suruh cakap. Apa tu? Untuk alloy, cikgu tukar soalan. Cikgu kata nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen. Cikgu tak nak alloy ni. Cikgu nak logam tulen. Okay. So nak logam tulen. Okay. Cikgu tak nak alloy ni. Cikgu nak logam tulen. Okay. So awak tulis balik kat sini. Alloy ni buang. Okay. Tulis balik logam. Okay. Logam tulen. Awak tulis penuh cikgu sebab guna ni lambat sikit. Logam tulen, okay, ialah bahan. Bahan, okay, bahan yang kita apa? Yang kita nampak dekat eksperimen tu. Okay, so kita nampak bahan tu, okay, awak nampak logam tulen ni? Okay, logam tulen. Bahan tu jadi apa ni? Dia jadi apa? Kepingan kan? Dia jadi nipis kan? Dia jadi nipis, jadi keping. Jadi macam slice. Okay, so apa yang kita nampak tu kita tulis. Okay, so kita nampak logam tulen, okay, ialah bahan yang ditunjukkan oleh blok, okay, blok yang apa? Okay, ni tak payah tulis. Yang apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi, tulis, awak catatkan. Yang menjadi, okay, menjadi nipis ataupun menjadi kepingan. Okay. Kepingan. Cikgu nak type nak ni lambat. Okay. Kepingan selepas diketuk. Maksudnya apa yang kita nampak? Kita nampak logam tulen tu bahan yang ditunjukkan oleh blok tadi menjadi kepingan ataupun menjadi nipis selepas diketuk. Okey, kita tak payah tulis berubah bentuk ni. Ini untuk alloy. Alloy tu gangsa. Logam tulen tu adalah kuprum tadi. Faham? Okey, kita try soalan lain pula. Okey. Okey, kita sambung ya. Nanti kita pergi yang slide yang lain. Okey, kita tengok yang soalan. Ini adalah soalan wajaran. Wajaran tu maksudnya ni soalan terbaru dalam KSSM. KBSM tak ada soalan macam ni. Okey, kita tengok. Kita selalu dapat medal macam ni. Medal macam ni dibuat daripada gangsa. Okey, medal ni dibuat daripada gangsa. So sekarang ni dia tanya, pada pendapat anda, mengapakah objek dan rajah ni 1.3 ni dibuat daripada gangsa? Okey, so kita tengok. Kenapa dibuat pada gangsa? So maksudnya dia tanya ciri dia. So kenapa dia buat pada gangsa? Kenapa dia tak buat pada logam tulen? Sebab kita tahu gangsa tu adalah
alloy. Kita tahu alloy sifat dia lebih keras, lebih tahan lasak, tahan kakisan, lebih berkilat, okey, lebih apa tu, strukturnya lebih padat. Okey, so kita tulislah sebab gangsa bersifat keras, tahan kakisan, berkilat. Pilih satu je jawapan. Okey, so dapat 1 markah lagi. Okey, next. Okey, tengok yang latihan ni. Okey, latihan ni. Okey, latihan game. Ini cikgu tunjukkan satu lah. Okey. Okey, sekarang ni ini yang sepatutnya kita buat hari tu. Okey, hari tu kita tengok hari tu sepatutnya kita guna paku kan. Tapi kita guna kepingan logam. Betul tak? Kita rendam dalam air garam. Kan? Ini natrium klorida ni adalah air garam. Okey, satu paku keluli, satu lagi paku besi. Paku besi. Okey, so paku keluli dengan paku besi. Paku keluli ni adalah alloy, paku besi adalah logam tulen. Okey, so sekarang ni dia nak bandingkan, okey, Rajah ni untuk eksperimen yang dijalankan untuk bandingkan pembentukan. Maksudnya dia nak tengok ada karat ke tak pada besi tulen. Maksudnya logam tulen dan alloy. Okey, ini logam tulen, ini adalah alloy. Okey, so kita tengok pom boleh ubah. Pom boleh ubah. Okey, kita tengok pom boleh ubah dimanipulasi. Okey, so kita ada 2 jenis paku. So awak boleh cakap jenis paku. Okey, jenis paku. Senang je. Kita nampak 2 benda kan? Macam cikgu cakap tadi, jenis kasut. Kasut getah, kasut kulit. So jenis paku. Okey, so yang lagi next, yang bergerak balas. Bergerak balas kita nak tengok apa? Okey, kita nak tengok pembentukan karat ataupun karat yang terhasil. Karat tu kita nampak dekat paku tu dia dah jadi macam color perang kan. Okey, bentukan karat. Okey, itu adalah yang bergerak balas. Okey, yang tetap, yang constant, CV. Okey, tengok CV. Sama tak diguna dalam ni, air dalam ni? Air dalam ni semua sama kan? Okey, so diguna larutan natrium klorida. So kita boleh cakap jenis larutan. Maksudnya jenis larutan ataupun guna larutan natrium klorida pun betul. Okey, so dapat 1 markah. Okey, next. Kita tengok apa hipotesis. Okey, so apa hipotesis? Okey, hipotesisnya kita tengok. Okey, so kita boleh cakap salah satu sebab kita tahu yang satu berkarat, satu tidak berkarat. Okey, so kita tengok, okey, contoh kalau awak nak bercakap, kita biarkan selama berapa hari, 3 hari ke, seminggu ke, tak kisah. Okey, so kita tulis, okey, kita tengok. Paku keluli dimasukkan ke dalam larutan natrium klorida, maka paku keluli tidak berkarat sebab paku keluli ni adalah alloy. Okey, kita boleh cakap sebab ini kita nak nampak satu naik satu turun kan. Okey, kita tak boleh cakap apabila paku keluli semakin menaik, karat semakin menurun. Kita tak boleh cakap macam tu sebab kita tak nampak ada benda tu naik turun. So kita nampak ada pembentukan karat. Okey, so awak boleh cakap MV-nya adalah paku. Okey, so apabila paku keluli diletakkan dalam natrium klorida, okey, maka paku keluli itu akan ataupun tidak membentuk pengaratan. Okey, ataupun tidak terdapat karat selepas 3 hari. Ataupun hipotesisnya boleh cakap okey, jika paku besi digunakan ataupun direndamkan selama 3 hari dalam larutan natrium klorida, okey, okey, ada pembentukan karat. Okey, berlaku. Okey, itu saja. Senang je. Okey, buat salah satu. Gambar ni macam kita bahagikan 2. Awak nak cakap ini boleh, cakap ini pun boleh. Okey, ataupun nak secara umum lagi senang. Paku keluli lebih tahan kakisan berbanding dengan paku besi. Ini adalah umum. Contohnya, okey, paku keluli lebih tahan kepada kakisan. Kakisan tu maksudnya pengaratan. Dia punya paku tu tak terkakis. Okey, karat tu hasilnya daripada terkakis. So kita boleh cakap paku keluli tahan kakisan daripada paku besi. Itu pun boleh. Contohnya cikgu cakap, kasut kulit lebih tahan daripada kasut
getah. Okey. So kasut kulit lebih tahan kakisan daripada kasut getah. Okey. Ataupun kita boleh cakap, okey, cikgu letak ini kasut kulit. Kasut kulit, okey, lebih tahan lasak, okey, dan tidak tapaknya dan maka tahan lasak selama 3 hari. Katakan 3 hari kita berjalan. Okey. Kasut kulit lebih tahan lasak selama 3 hari, maka tapaknya lebih tebal. Tapak kasut. Okey. Kasut getah, okey, kurang tahan, okey, maka tapaknya lebih nipis. Okey, so boleh buat macam tu. Okey, next. Pemerhatian. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak? Kita nampak apa? Paku keluli tidak berkarat selepas 3 hari. So, lepas tu apa yang kita nampak lagi? Paku besi berkarat selepas 3 hari. Apa yang kita nampak? Kita nampak, okey, tidak berkarat dan berkarat. Okey, itu adalah pemerhatian. Pemerhatian tu yang kita nampak. Kan cikgu suruh awak tengok itu kan lepas 3 hari. Okey, next. Inference. Inference tu adalah, okey, benda yang kita nampak, lepas tu kerana apa? Okey, so kita tengok paku keluli tidak berkarat selepas 3 hari kerana. Nampak? Kerana. Ayat dia mesti kerana. Kerana paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi. Okey, kerana apa? Ini adalah konsep sains. Terus KTV. Okey. Okey, paku keluli tidak berkarat selepas 3 hari kerana paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi. Okey, cikgu boleh tukar juga. Cikgu tulis paku besi. Ni, paku besi. Paku besi berkarat. Kita tahu paku besi berkarat kan? Besi berkarat selepas 3 hari. Okey, sambung ayat. Kerana. Kerana apa? Okey, paku besi, okey, tidak tahan kakisan berbanding paku keluli. Okey, berbanding paku keluli. Okey, faham? Okey. Okey, faham kan? Okey, next. Okey, kita tengok teruskan. Okey, kalau awak tengok ni, sekejap. Cikgu ni kan slide. Okey. Sekejap Okey. Tengok inference kan? Inference siapa yang baru masuk tu? Inference. Okey. Okey, nampak inference. Inference ni pemerhatian apa kita nampak, lepas tu sambung ayat, lepas tu sebab apa? Sebab tu mesti teori sains. Okey. Sebab tu mesti teori sains. Okey, so kita tengok. Okey, yang ni inference. Okey, inference tu boleh ambil mana-mana. Contohnya dia ambil paku keluli. Apa kita nampak pada paku keluli? Pemerhatian. Paku keluli, okey, tidak berkarat. Okey, tidak berkarat kerana 3 hari ni tak letak pun tak apa, tak kisah. Kerana, okey, apa konsep sains ni kita tahu apa? Kerana paku keluli lebih tahan kakisan. Ataupun awak boleh cakap paku keluli tidak berkarat selepas 3 hari kerana paku keluli adalah alloy. Itu pun boleh. Okey, ataupun kita nak buat inference untuk paku besi. Boleh buat salah satu. Paku besi berkarat kerana paku besi adalah logam tulen. Okey, faham? Okey, next. Okey, definisi secara operasi. Okey, untuk logam tulen. Okey, logam tulen. Bila dia cakap logam tulen, okey, tengok logam tulen. Okey, logam tulen. Okey, so ayat kita mesti tulis logam tulen. Okey, logam tulen. Sebab dia tanya untuk logam tulen. So, logam tulen kan? Okey, so logam tulen. So, ayat awak logam tulen. Okey, logam tulen. Okey, logam tulen. So, logam tulen ialah apa benda? Bahan, keadaan atau proses. So, logam tulen adalah bahan. Okey, bahan. Bahan apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak? Kita nampak dekat gambar ni. Kita tahu gambar. Okay, nampak? Kita tahu logam tulen. Ini adalah logam tulen. Ini logam tulen. Cikgu tulis pendek dia logam tulen. Ini adalah alloy. Ini adalah alloy. So, logam tulen, dia tanya definisi secara operasi bagi logam tulen. Logam tulen ialah
bahan yang ditunjukkan. Tunjukkan apa ni? Apa tunjuk ni? Paku besi berkarat selepas 3 hari. Okey, berkarat selepas 3 hari. Okey, apa yang kita nampak dekat situ? Okey, so kalau cikgu tukar soalan, cikgu tak nak tanya definisi secara operasi bagi logam tulen. Cikgu nak tanya, okey, definisi secara operasi bagi alloy. Alloy. Okey, so ayat mula-mula ni mesti letak alloy. Okey, alloy. Okey, alloy. Okey, alloy. Alloy ialah apa? Okey, alloy ialah bahan. Okey, bahan. Okey, apa yang kita nampak di sini? Bahan yang ditunjukkan ataupun bahan yang menunjukkan, yang ditunjukkan paku keluli tidak berkarat. Paku keluli ni tidak berkarat selama ataupun selepas 3 hari. Okey, yang kita nampak paku keluli itu tidak berkarat selepas 3 hari. Okey, faham? Boleh? Okey. Ada soalan? Sampai sini? Okey, kita try buat satu contoh lagi. Faham? Chatting? Cikgu tak nampak yang bawah. Lapisan cikgu tak nampak yang bawah. Yang bawah. PowerPoint tadi yang bawah Okey, nampak? Cikgu kecilkan sikit. Alah, dah kecil-kecil. Betul. Okey, kejap. Okey. Dah kecil ni. Dah tak boleh ni. Ni slideshow. Okey? Nampak Okey, boleh. Okey tak? Faham tak? Cikgu yang kena type. Faham tak? Budak-budak ni, faham tak? Okey, faham. Okey, okey boleh. Okey, good. Okey, kita teruskan. Okey, sebab sini ada banyak soalan. Okey. Okey, good. Okey. Next. Okey. Ini yang kita buat eksperimen ni. Okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk. Sekejap. Ni kejap Okey. Tak apalah, tengok dulu. Okey, soalan ni dia ada banyak. Okey. Slide ni nampak PowerPoint kan? Okay, latihan ni ada banyak tau. Nampak banyak. Okay. So latihan ni banyak. Okay. Kita bincang sampai pukul 9.30. And then lepas tu cikgu ada bengkel tau. Okay. Sekejap Okay. So tengok ni. Okay. Kita cuba bincang lah. 2 soalan ke lagi? 2 soalan lagi ke? Okay. Okay. Lepas tu awak cuba buat sendiri. Nanti kita semak jawapan. Okay. So sekarang ni kita tengok. Okay. Eksperimen ni untuk mengkaji. Okay. Alah, dia dah keluar semua dah. Cikgu nak ambil ni. Okay, kejap. Cikgu nak ambil pointer, pen. Okay. Okay, next. Okay. Sekarang ni, eksperimen untuk mengkaji kekerasan blok kuprum dan blok gangsa. Okay. Yang ni cikgu tak nak buat lah. Kita buat yang lain boleh? Soalan lain. Okay. Tristan. Okay. Kita tengok yang ni. Yang ini. Sebab tadi soalan sama kan alloy dengan alloy. Okay. Kita tengok yang ni. Okay. Kita tengok. Okay. Untuk mengkaji kesan asid dan larutan alkali. Maksudnya kesan asid dan alkali ke atas latex. Kan kita buat dulu eksperimen kan susu getah kan latex. Kita masuk satu asid. Untuk cikgu tak pasti kelas Krypton buat ke tak. Tapi argon dengan Xenon memang buat. Argon dengan Xenon memang buat. Kita masukkan susu getah dalam bekas, dalam beaker. Lepas tu kita tuangkan asid. Kita kacau. Apa jadi? Lepas tu kita masukkan susu getah lagi satu bekas dalam beaker. Lepas tu kita tuang alkali. Apa jadi? Okay, kita kacau apa jadi. So kita tengok Tengok yang ni. So susu getah ni, ini latex. Okay, kita masukkan larutan amonia. Okay, ini Cikgu tak nampak. Tak nampak slide? Okay. Okay, cikgu sharing semula. Tak nampak slide. Okay, kejap. Okay, nampak? Nampak Boleh. Okay, boleh. Okay, good. Okay, so sekarang ni kita ada latex. Okay, susu getah ni.
Okay, tengok kita ada latex ni, susu getah. Okay. Okay, susu getah ni. Okay, satu bekas kita campur dengan amonia. Amonia tu maksudnya alkali. Amonia tu adalah alkali tau. Okay, so kita kacau. Kacau dia kan hari tu kita buat kan dekat lab. Berbau kan, bau dia busuk sikit kan. So kita tengok bila kita kacau, susu tu, latex tu masih cair. Dia tak mengeras, tak tergumpal. Tergumpal tu tak keras. Okay. Okay, lepas tu kita guna ambil satu bekas lagi, latex, okay. Kita isi dalam bekas lain, dalam beaker lain. Lepas tu kita masuk asid. Asid etanoik ni asid. Kita masuk, kita kacau. Okay, so kita nampak lama-lama dia akan keras. Dia bukan keras yang ni, dia tergumpal. Okay, tergumpal. Dan kita boleh buat macam pemadam. Kita boleh tekan-tekan dia. Macam lembut kan, macam pemadam kan. Okay, dia macam bola kan. Okay, so kita nampak kan. Okay, so kita tengok. Ini apa yang kita nampak. Nampak? Kita nampak ini latex masih cair. Ini latex sudah tergumpal. Okay, so kita tengok. Pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi. Satu kita guna asid, satu guna alkali. So, yang kita ubah adalah asid dan alkali. So, awak boleh jawab. Okay, awak boleh jawab jenis awak boleh cakap asid dan alkali betul. Okay, asid dan alkali betul. Ataupun nak terus tulis amonia dan asid etanoik pun betul. Kalau awak tulis asid dan alkali pun betul, amonia dan asid etanoik pun betul. Mana-mana. Okay, ataupun kalau tak nak buat secara umum, kita tahu asid dan alkali ni adalah jenis larutan. Okay, larutan yang kita letak. Okay, itu pun boleh. Okay, yang bergerak balas. Kita nampak satu masih cair, satu lagi sudah tergumpal. So, yang bergerak balas adalah penggumpalan latex. Latex tu tergumpal ataupun latex tu tidak tergumpal. Okay, penggumpalan latex. Okay, tu apa? Bolehlah yang tu. Jangan ubah yang lain. Okay, kita tengok. Yang dimalarkan. Apa yang tetap dekat dalam ni? Okay, yang tetap adalah, cuba tengok. Ini, 10 cm cube. 10 cm cube. Okay, 10 cm cube. Ni pun sama sebenarnya, 10 cm cube. Okay, so yang ditetapkan adalah isi padu latex. Isi padu latex. Yang kita nampak tetap. Okay, masa pun boleh. Tapi kalau untuk cikgu lebih suka buat isi padu latex. Maksudnya ini kita letak 10. Ini pun kita letak 10. Okay, next. Okay, hipotesis. Tengok hipotesis. Okay, so hipotesis ni, yang ini kita tak nampak naik, tak nampak turun. Kita nampak satu masih cair ataupun tidak tergumpal. Satu lagi sudah tergumpal. Okay, so kita tak boleh cakap maka ini naik, ini turun. Tak boleh. Okay, so kita boleh cakap, okay, awak tengok. Okay, awak boleh buat bahagi dua gambar ni. Bahagi dua. Okay, so kita boleh cakap sebelah sini boleh. Ataupun kita boleh cakap sebelah ini pun boleh. Okay, kalau kita cakap sebelah ini. So, ini diguna larutan amonia. Okay, so kita boleh cakap apabila latex ditambah dengan larutan amonia, ataupun apabila larutan amonia ditambah kepada latex, ataupun apabila latex ditambah dengan larutan amonia, okay, maka latex tidak tergumpal. Tergumpal tu yang kita nampak. Okay, ataupun kita buat sebelah sini, okay, jika latex ditambah dengan asid etanoik, maka latex tergumpal. Okay, apa yang kita buat tu dan kita nampak. Okay, itu adalah hipotesisnya. Okay, boleh. Okay, next. Inference. Okay, pemerhatian dulu. Dikeluarkan pemerhatian. Okay, pemerhatian, apa kita nampak? Kita nampak. Sebenarnya soalan sains ni senang tau. Dia lebih kepada kita nak tengok apa kita nampak. Apa yang awak nampak kat sini. Okay, jangan awak tulis awak nampak kertas. Apa yang awak nampak berdasarkan kita buat dalam lab, eksperimen tu. Kita dah buat semua eksperimen. Kecuali tulang berongga dan tilang padat. Itu kita tak buat lagi. Okay, pemerhatian. Okay, so kita nampak. Okay, latex menggumpal selepas kita letak asid etanoik. Okay, latex tergumpal. Awak boleh cakap ni. Kita nampak
Latex tu tergumpal selepas diletakkan dengan asid etanoik. Ataupun yang ini kita nampak, okey, ataupun awak buat sekali je. Sekali je, kita buat satu ayat je. Latex tergumpal bila ditambahkan dengan asid etanoik, manakala latex tidak tergumpal bila ditambahkan dengan larutan amonia. Okey, buat sekali satu ayat. Kita nampak dua-dua. Kita nampak bahagian A ni cikgu katakan bahagian A, ini bahagian B. Apa kita nampak dan ini pun apa kita nampak. Okey. Okey, next. Inference. Okey, inference. Okey, inference. Tengok dia bagi dua. Okey, dia bagi dua. So, bagi dua. Ini cikgu kata bahagian A. Bahagian A. Okey, gambar bahagikan macam ni. Ini bahagian B. Okey, bahagian B. So, kita tengok. Dia buat bahagian B dulu. Bahagian B. Okey, dia tengok. Okey, apa yang kita nampak? Pemerhatiannya, kita nampak apa? Latex tergumpal. Latex tergumpal setelah ditambah dengan asid etanoik. Okey, latex tergumpal setelah ditambah dengan asid etanoik. Pemerhatian tadi, tulis balik dekat sini. Sambung dengan ayat kerana apa? Ini adalah konsep sains. Konsep sains kerana asid mengandungi ion hidrogen yang bercas positif. Itu adalah konsep sains dia. Okey, so inference-nya apa yang kita nampak, okey, dan kerana dan konsep sains. Okey, contoh yang A pula, dia ambil bahagian A. A, latex tidak tergumpal, okey, latex tidak tergumpal, okey, selepas ditambah larutan amonia, okey, kerana okey, alkali mengandungi ion hidroksida. Okey, ion hidroksida, ni lagi. Ion hidroksida yang bercas negatif. Okey, itu dia punya tu. Balik kepada konsep sains. Ingat, inference kita nampak kerana balik kepada konsep sains. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak terjadi dekat benda tu. So, semua jawapan ni bergantung kepada pemerhatian. Pemerhatian awak betul, apa yang awak nampak tu betul, betul lah jawapan lain. Awak nampak salah, salah lah. So maksudnya mata awak yang salah. Okay? Okay. So sekarang ni kita tengok, okay, definisi secara operasi bagi asid. Okay, asid. Okay, asid. So asid tu adalah untuk bahagian B, asid. Okay, so asid, okay. Apa yang kita nampak dekat asid ni? Latex tergumpal. Latex tergumpal selepas kita tambah asid. So, awak tulis kat sini, asid ialah apa? Proses, bahan, keadaan. Okey, so asid adalah apa? Bahan. Asid ialah bahan. Bahan, okey, apa yang kita nampak? Pemerhatian ni apa yang kita nampak? Asid ialah bahan, okey, yang menyebabkan latex tergumpal ataupun latex menggumpal ataupun latex tergumpal. Okey? So kalau cikgu tukar, cikgu tak nak asid. Cikgu tukar kepada alkali. Okey. So berikan definisi secara operasi bagi alkali. So kena cakap apa dekat sini? Alkali ialah bahan-bahan yang sebabkan apa? Apa ni? Latex. Latex apa? Tidak tergumpal. Latex keluar ni lagi. Cikgu tekan je dia keluar. Okey. Latex tidak tergumpal. Okey. Alkali ialah bahan yang menyebabkan latex tidak tergumpal. Yang kita nampak. Okey. Kita cakap tajuk tu, lepas tu sambung dengan keadaan, proses ataupun keadaan, proses atau bahan. Pilih salah satu keadaan, proses atau bahan. Okey, lepas tu apa yang kita nampak? Pemerhatiannya apa yang kita nampak? Kita nampak dekat benda tu. Okey, faham? Okey? Faham sampai sini? Okey, senang kan? Okey, faham kan? Okey, good. Okey. Okey, kita teruskan pergi lagi satu lah. Cikgu pergi lagi satu. Lepas ni ada latihan, nanti awak buat. Okey. Okey, ni. Okey, yang ini. Sekejap. Cikgu tengok yang mana yang sesuai. Okey, yang ini kita dah buat.
kita pergi dekat Apple pun boleh juga. Ni pun boleh. Okey ni. Okay, kita tengok inilah. Okey. Okey, tengok ni. Okey, kita tengok ni. Okey, ini kita buat itu eksperimen guna pump vacuum. Okey, pump vacuum. Okey, pump vacuum tu kita buat, kita letak kertas dalam ni. Okey, kita letak kertas. Okey, tak keluar pula dia punya ni. Apa tu? Okey, pointer pen. Okey, so sekarang ni kita letak kertas. Okey, sekarang ni kita nak kaji. Okey, jisim, ni bukan jisim dengan initial Jangan tengok yang atas ni salah. Okey. Okey, eksperimen untuk mengkaji masa yang diambil, masa yang diambil untuk objek jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey. So sekarang ni kita tengok objek jatuh bebas bila dia dalam vacuum. Vacuum tu maksudnya tak ada udara. Kan kita guna pump ni kan, kita sedut udara keluar. So bila tak ada udara, kita tengok kertas ni dia jatuh dengan cepat. Kan awak pegang jam randik kan, stopwatch kan. So kita tengok masa yang dia ambil pendek. Okey, 1 saat. Tapi bila kita masukkan udara balik dalam tip silinder ni, kita tengok masa yang diambil 2 minit. Lambat. Okey. So sekarang ni, ini keputusan dia. Okey, so kita tengok pun boleh ubah. Okey, manipulasi, MV. So kalau dia dah bagi jadual macam ni, kita tahu ini adalah MV yang diubah. Kehadiran udara. Kita ubah kehadiran udara. Satu ada udara, satu tiada. Okey, yang bergerak balas. Bergerak balas adalah masa yang diambil. Masa ni yang diambil. Okey, so bergerak balas adalah masa yang diambil untuk objek tu jatuh ke atas penutup getah ni. Okey, rubber stopper ni. Objek tu kita guna kertas. Okey, so yang ditetapkan adalah apa? Jisim, objek boleh, ketinggian objek boleh. Okey, jisim objek boleh. Okey, keluar ni. Okey, ni keluar lagi. Okey, jisim objek boleh, ketinggian objek boleh, jisim. Maksudnya ni sama objek yang sama berat, sama jisim dia. Okey, ataupun ketinggiannya pun boleh, tinggian yang sama. Okey? Okey, next. Kita tengok hipotesis. Okey, hipotesis tengok. Kita tak boleh cakap satu tinggi, satu rendah. Masa dia memang ada tinggi, ada rendah. Tapi kita tak boleh cakap apabila udara semakin banyak, masa yang dia ambil pun semakin meningkat. Tak boleh cakap. Apabila udara tiada, masa yang dia ambil pun tiada. Tak boleh cakap macam tu. Okey? So kita tengok hipotesis. Okey, kita tengok. Satu ada udara, satu tak ada. Okey, so kita boleh cakap jika udara hadir dalam tube silinder, maksudnya ada udara. Okey, masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup getah lebih lama atau lebih panjang. Okey, so ataupun kita boleh cakap jika udara tiada di dalam tube silinder, masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup getah lebih pendek. Okey, lebih pendek ataupun lebih singkat. Okey, ataupun warna umum pun boleh. Objek jatuh bebas mengambil masa yang lebih singkat berbanding dengan objek yang bukan jatuh bebas. Itu pun boleh. Okey. Okey, next. Okey, pemerhatian. Apa yang kita nampak? Kita nampak. Okey, kita nampak. Kita boleh cakap, okey, masa. Kita nampak adalah masa. Kita nampak adalah masa. Kita tak nampak kehadiran udara ni. Kita nampak masa. Masa tu kita nampak, sebenarnya benda yang kita nampak tu adalah RV. RV. So, masa yang diambil untuk objek tu jatuh, okey, jatuh ke atas penutup getah ni, okey, dengan ada udara, okey, ada udara lebih lama berbanding dengan tiada udara. Okey, maksudnya masa tu lebih panjang berbanding dengan yang tiada udara. Okey? Okey, so kita boleh cakap yang tu. Okey, lagi. Kita tengok, okey, itu yang kita nampak. Okey, lagi. Definisi sel operasi, okey, bukan, inference dulu. Okey, tengok inference. Inference, okey, apa yang kita nampak? Kita nampak apa tadi? Masa. Masa yang diambil oleh objek tu untuk jatuh ke atas bentuk getah lebih panjang.
Okey, kerana apa? Kerana terdapat rintangan udara yang menentang arah gerakan objek. Okey, maksudnya masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas bentuk getah, kita ambil yang ini kan. Yang masa dia lebih panjang, yang 2 saat ni. Okey, letak kerana ada apa? Rintangan udara yang menentang arah gerakan objek. Cikgu boleh buat juga, cikgu bahagi 2 ni. Okey, bahagi 2. Tadi macam kita tadi bagi 2 gambar kan. Cikgu bahagi 2 sini. Ini adalah A, ada udara. Ini adalah B. B tiada udara. Okey. So cikgu boleh cakap juga masa yang diambil untuk objek, okey, jatuh ke atas bentuk getah tanpa udara lebih pendek. Lebih pendek. Maksud cikgu tengah cakap yang B. Lebih pendek kerana tiada rintangan udara. Tiada. Bila tak ada udara, tak ada rintangan udara. Tiada rintangan udara yang menentang arah gerakan objek. Okey, faham? Okey, tiada. Okey, so pemerhatian ni pun kita boleh cakap juga. Masa yang diambil untuk objek jatuh bebas ke atas bentuk getah, okey, tanpa kehadiran udara lebih pendek berbanding dengan kehadiran udara. So kita boleh cakap terbalik, di sebaliknya. Okey, faham? Okey, next. Okey, definisi sel operasi bagi jatuh bebas. Nampak jatuh bebas. So jatuh bebas ni adalah untuk B. 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 Okey, so B ni jatuh bebas. Yang A ni dia tak bebas. Maksudnya dia ada rintangan udara. Bukan jatuh bebas. So kita tengok apa dia punya pemerhatian dia. Kita nampak apa? Masa yang diambil untuk objek jatuh ke bentuk getah lebih pendek. Okey, lebih pendek. Alah Cik Adil, Ziozi, kelas dah nak habis baru nak masuk. Okey, tak apa, boleh masuk lagi. Okey? Okey, so kita tengok masa yang diambil untuk objek jatuh bebas. Jatuh bebas ni maksudnya dalam vacuum. Vacuum. So tak ada udara. Okey, so kita boleh cakap, okey, jatuh bebas ialah, okey tengok, jatuh bebas, sekejap cikgu alihkan ni. Okey, jatuh bebas. Jatuh bebas ialah, okey, ialah apa? Bahan, proses, keadaan. Dia bukan bahan. Dia bukan proses. Tapi dia adalah satu keadaan. Satu keadaan tu satu situasi. Satu keadaan. Okey, so jatuh bebas ialah keadaan. Okey, tengok keadaan. Okey, oh besar sangat tu. Okey, lagi kecil pula. Okey, keadaan. Okey, nampak? Keadaan. Okey. Keadaan. Jatuh bebas ialah keadaan. Okey, apa yang kita nampak? Pemerhatian kita. Okey, so masa yang diambil. Okey. Okey, kejap. Dia suka keluar ni. Okey, masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas bentuk getah lebih singkat atau lebih pendek. Okey. Itu jawapannya. Jatuh bebas ialah keadaan. Okey, apa yang kita nampak? Kita nampak masa yang diambil untuk objek tu jatuh bebas ke atas bentuk getah lebih singkat atau lebih pendek. Okey, kalau cikgu tukar ayat, cikgu nak definisi secara operasi bagi objek bukan jatuh bebas. Okey, cikgu kata ini bukan, tambah bukan. Okey, bukan jatuh bebas. P-U-K-A-N. Bukan. Bukan jatuh bebas. Okey, so bukan jatuh bebas. So, kita jawab apa? Bukan jatuh bebas ialah suatu adalah satu keadaan. Keadaan apa? Ambil yang A tadi. Keadaan yang A tadi. A itu apa? Keadaan apa? Yang ditunjukkan apa? Masa yang diambil untuk objek. Ni pemerhatian kita ni. RV kita. Okey, masa yang diambil untuk objek jatuh ke atas penutup getah. Okey, lebih lama atau lebih panjang. Okey, itu je jawapannya. Okey, objek, okey, benda apa tu, tajuk tu, keadaan, bahan atau proses, lepas tu pemerhatian. Pemerhatian apa yang kita nampak? Itu je untuk definisi secara operasi. Okey, faham sampai sini? Faham? Sampai sini faham? Boleh? Okey, faham kan?
Okay, faham. Okay, yes. Okay, good. Okay, lepas tu tadi kan awak nampak slide ada banyak soalan lagi kan? So soalan tu cikgu akan forward dalam grup kelas masing-masing. Okay. Awak cikgu nak awak salin balik. Okay. Soalan tu kalau ada printer, print je and then tulis jawapan dekat situ. Tulis jawapan. So yang ini YouTube ni, record ni yang cikgu record ni, cikgu akan masukkan dalam YouTube lah. So kalau awak nak tengok semula nanti awak boleh tengok. Okay. So awak boleh ni lah tengok balik macam mana apa yang kita bincangkan kalau takut confuse jawapan ni kan. Okay. Okay. So nanti cikgu bagi dalam words Okay, ni contoh ni ada lagi soalan ni. Okay, ni apple. Okay, ni. Okay, ni semua jenis soalan Ini adalah contoh eksperimen initial. Tapi initial dia guna, awak bayangkan macam kita naik buai. Okay, naik buai. Okay, contohnya satu cikgu letak Nibiaden. Satu lagi cikgu letak Loganaden. Okay, Nibiaden tu dia ringan. Loganaden berat. So yang mana kita senang tolak? Okay, kita tengok. Jisim ting kosong. 4 minit je kita senang tolak. Senang berhenti. Tapi kalau jisim pasir ni masih berat, kita susah nak tolak, susah nak stop. Okay? Okay. So kita nampak dia punya tu kan? Okay. Gerak pula. Okay ni. Okay, faham kan? Okay, ni semua cikgu akan bagi. Okay. Okay, tak nak bincang semua. Tak apa, nanti minggu depan kita cuba bincang buat dulu. Okay, yang mana cikgu dah tunjuk tu. Buat tau. Okay. Okay, so ingat you only fail when you stop trying. So keep on trying. Keep on trying. Okay. Awak akan fail bila awak stop trying. Maksudnya selagi awak tak cuba, awak jangan cakap awak fail. Cuba. Semua orang boleh. Okay, tak ada siapa yang tak boleh. Okay, semua boleh buat. Okay, kelas mana pun boleh. Cadmium pun boleh, Xenon pun boleh. Okay, jangan putus asa. Keep on trying. Okay, so okay, so buat yang terbaik yang mungkin. So bayangkanlah awak ada kat tepi pantai, awak buat yang terbaik, cuba yang terbaik. Okay, buangkanlah segala benda-benda yang berserabut kat dalam kepala tu. Okay, so belajar betul-betul. Okay, so ini dah daripada cikgu. Ini saja daripada cikgu. Okay, ada soalan? Ada soalan untuk kelas hari ini? Okay, Junzian dah bye dah. Okay, so untuk hari ini sahaja. So nanti cikgu forward dalam words. Okay, file tu dalam words, dalam grup kelas. Okay, tolong buat. Okay, so kita jumpa lagi.